Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khallikna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqa'ikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan yang baik serta kelapangan masa kita dapat sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, pada petang ni insya-Allah kita akan masuk satu tajuk yang baru, iaitu tentang asal usul penciptaan jin. Selama ni kita duk menyebut tentang jin, kita biasa dengar tentang jin, tapi hari ni kita nak tahu macam mana asal usul penciptaan jin. Kadang-kadang kalau kita dengar daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam Quran, dapat kita ketahui tentang asal usul jin yang kadang-kadang kita sering kali mendengarnya daripada mulut-mulut para ustaz yang menceritakan pelbagai versi. Tapi hari ini kita akan menggunakan kitab ni untuk sama-sama kita memperhalusi tentang penciptaan jin. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqal janna min marijim minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan jin daripada nyalaan api. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud dari nyala api pada ayat di atas ialah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya ialah daripada hujung jilatannya. Okay, di dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan tentang pada hujung jilatannya ini. Maksud apa? Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asal kejadian jin. Jin ni dijadikan daripada apa? Daripada api. Kalau sebelum ni kita mengetahui bahawa malaikat dijadikan daripada cahaya, manakala jin dijadikan daripada api. Bahkan ketika mana sebilangan pengetahuan yang kita diperbawakan kepada kita tentang asal usul ataupun kejadian iblis, yang mengatakan iblis datangnya daripada kalangan malaikat, itu adalah tafsiran yang salah. Okay, itu adalah tafsiran yang salah. Yang mengatakan bahawa iblis datangnya daripada kalangan malaikat. Ada yang cerita kata iblis iblis pernah menjadi ketua para malaikat. Okay, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat tidak dijadikan daripada api. Macam mana iblis pula boleh datang daripada kalangan malaikat? Tetapi saya pernah menceritakan juga di sini bagaimana di dalam tafsiran Ibn Katsir menceritakan tentang keadaan iblis yang boleh berada bersama dengan malaikat. Satu hari pernah berlaku pertempuran ataupun peperangan antara jin dan juga malaikat. Ini berlaku sebelum asal kejadian Nabi Adam alaihi salam. Berlaku pertempuran dan peperangan antara jin dan malaikat pada ketika itu. Dan pada ketika itu iblis telah tertawan. Dia tertawan lalu dibawa naik untuk tinggal pada waktu tersebut ni. Dibawa naik ke langit, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan iblis ni duduk bersama juga dengan para malaikat ataupun makhluk yang tinggal di dalam syurga. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis. Asbab kenapa? Dia aba wastakbar. Okay, dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS pada ketika itu. Iblis ni mula ketika mana ditangkap dia jadi baik. Duduk dalam tawanan dia jadi baik, Allah letakkan dalam syurga, baik dia. Lalu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar.
Pada saat dan ketika itu dia tidak mahu tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan bahawa sesungguhnya dia dijadikan daripada api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Lalu pada saat dan ketika itu iblis kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab kerana sekali dia tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis daripada syurga. Tengok. Asbab kerana sekali tak sujud pada Allah taala, Allah dah keluarkan dah iblis. Kita hari ni berapa ramai yang tak sujud, berapa kali dalam sehari hidup dia. Kalau ada 5 waktu solat, kadang-kadang dia tinggal 2 waktu solat, 2 kali dia tak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Tetapi iblis pada saat dan ketika itu tidak mahu sujud kerana apa? Takabur. Sebab itu orang yang tak mahu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang yang sombong dan juga takabur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan iaitu wa khalaqal jan, iaitu jin dijadikan daripada api. Saya dah cerita juga pada kelas yang lepas serba sedikit bagaimana iblis iblis bersama dengan para jin. Okey, iblis bersama dengan para jin. Jin ni dia lahir daripada jan, iaitu bapa jin. Okey, jan. Jangan panggil orang jan selalu. Sebab maksud dia apa? Bapa jin. Okey, jin kita panggil jan kat dia, jangan panggil jan. Okey, nama elok Zan ke Azizan ke, kita pergi panggil jan pula, kesian dia. Okey, jangan panggil jan. Okey, panggil tambah depan sikit ke apa, tak apalah, jangan sebut panggil jan sudah. Okey, kesian dekat dia. Baik, kemudian bila ketika mana daripada bapa jin ini maka lahirlah para jin. Lahirlah para jin asal usul keturunannya sehingga membawa kepada 2 golongan jin. Yang satu jin adalah jin yang datang daripada kalangan jin yang baik, dan satu lagi adalah jin yang datang daripada kalangan jin yang jahat. Dan daripada jin yang jahat inilah lahirnya suku sakat yang dipanggil dengan nama syaitan. Ni kerja dia buat jahat sahaja. Okey, manakala daripada suku sakat jin yang baik ini datangnya jin yang kita panggil hari ini jin Islam, yang mana mereka juga beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, macam mana ketika mana para jin naik ke langit untuk mencuri dengar perbualan para malaikat. Lalu pada saat dan ketika itu mereka terkena panahan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak dapat mencuri dengar perbualan para malaikat dekat atas sana. Bila ketika mana mereka turun untuk mencari apakah yang menyebabkan mereka tidak dapat mencuri dengar, lalu pada saat dan ketika itu sesungguhnya mereka terjumpa satu kumpulan yang sedang solat. Lalu mereka mendatangi kumpulan tersebut yang sedang solat, yang pada saat dan ketika itu solat tersebut diimami oleh Nabi SAW. Lalu kata para jin dan saat dan ketika itu apa? Sesungguhnya kami mendengar sesuatu yang sangat takjub. Kami mendengar sesuatu yang sangat takjub, yakni apa? Quran. Lalu segelintir daripada mereka, yakni jin, mula memeluk agama Islam di tangan Nabi SAW. Baik. Di dalam surah yang lain iaitu surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum kejadian Nabi Adam daripada api yang sangat panas. Tengok, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin sebelum asal kejadian Nabi Adam lagi. Bermaksud jin itu sudah wujud dan mereka sudah beranak pinak sebelum daripada itu. Dan setelah mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang pertama tadi kita baca, daripada hujung jilatan. Iblis dan juga jin ni dijadikan daripada hujung api, tahu? Api yang marak naik, dia dijadikan daripada hujung saja. Sudah terbentuknya jin ni. Kita kalau cerita tentang api yang panas, api yang marak, tetapi Allah boleh menciptakan jin daripada hujung jilatan api sahaja. Hari ni kalau kita tengok api yang marak, dia jilat naik sampai ke dinding, jilat naik sampai ke langsir dan sebagainya.
Daripada hujung jilatan tu sahaja sudah boleh terhasilnya jin. Ni hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sambung di dalam surah Al-A'raf ayat ke-12, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, adakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam pada waktu aku menyuruhmu? Allah tanya dekat Iblis, apakah yang membuatkan sehingga dia ni tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Dia sebut apa? Aku ni lagi bagus daripada Nabi Adam, daripada Adam. Sedangkan dia sebut apa? Aku dijadikan daripada api, wa khalaqtahu min tin. Manakala sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Kata Iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kerana kejadian dia daripada api, dia mula merasakan diri dia lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan para malaikat menyebutkan bahawa sesungguhnya kejadian Nabi Adam adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam tu, kata malaikat, ini aku tengok ni penciptaan yang paling sempurna yang Allah pernah buat. Ke atas apa? Manusia. Sebab itulah kita manusia disebut sebagai apa? Sebagai sebaik-baik kejadian. Manusia ni dijadikan sebaik-baik kejadian. Jangan kita nak kata hari ni ada kekurangan dalam diri kita manusia, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kalau kita tengok hari ni haiwan dia boleh berjalan kaki, tangan duduk dekat bawah. Kita kaki duduk dekat bawah, tangan dekat atas. Kalau hari ni kita tengok asal kejadian kita, hidung kita ni boleh duduk elok, lubang hidungnya dekat bawah. Kalaulah diterbalik kan lubang hidung dekat atas, agak-agak macam mana? Orang berjalan sambil tutup hidung sebab takut masuk air hujan. Hujan saja Allah kena tutup hidung, jalan semua macam ni. Sebab takut air hujan masuk dalam hidung. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan asal ni kejadian telinga kita ni elok saja, duduk dekat tepi. Dia tak duduk letak betul-betul kat depan, lubang tu pun duduk kat depan. Sebab apa? Takut kita berjalan, binatang masuk. Jalannya kena tutup, takut binatang sekejap masuk. Ni duduk kat tepi, binatang lalu dia tak masuk. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita asal kejadian mata yang cukup cantik, elok, yang mana ketika mana kalaulah ada masalah mata ini boleh mengakibatkan kita tak nampak, asbab kerana sakit. Tapi dengan mata penglihatan kita hari ni, kalaulah sebelah mata tak nampak, habis. Allah letakkan di atas mata ni bulu. Bulu ni kalau tak ada, silat-silat keluar air mata tak berhenti. Ada satu pernah diceritakan tentang kejadian satu orang laki-laki yang terbakar. Sebahagian daripada mukanya, bulu mata dia ni hilang, tak ada. Bulu mata dia ni hilang, air mata duk keluar tak berhenti. Duk keluar. Kita hari ni nampak bulu mata biasa je. Kan, tu pun duk kepit bagi naik sikit kan. Kepit sikit bagi naik, kokot lah kan, bila nampak cantik naik. Tapi nak ceritanya, hari ni kalau tak ada bulu mata tu, Allahu Akbar, Allah SWT uji satu orang. Dengan tak ada bulu mata, air mata keluar menitik, tak berhenti-henti. Kita hari ni tak jadi lagi kat kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah SWT tidak mendatangkan kepada kita ujian-ujian sedemikian asbab takut kita tak boleh terbawa dalam diri kita. Tapi orang ketika mana tak ada penglihatan, yang tak ada pendengaran, yang lidahnya tak boleh berkata-kata, Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka sedemikian. Kita hari ni ketika mana Allah menjadikan kita sesempurna kejadian, apa yang kita balas balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah suruh kita sujud pada Allah saja. Allah nak kita mengabdikan diri kepada Allah saja. Solat hang jangan tinggal, puasa aku suruh hang puasa bulan Ramadan. Hang jangan buat benda yang mungkar, hang buatlah amal makruf dalam kehidupan hang. Benda-benda tu adalah benda yang mudah kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, itu menunjukkan sebagai salah satu bukti tanda kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asbab kerana apa? Kita lebih taat kepada benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita taatkan kepada duit, yang kita taatkan kepada jawatan, yang kita taatkan kepada harta benda, yang kita taatkan kepada kesenangan, yang kita taatkan kepada kekenyangan. Tapi semua benda tu kita tak balikkan kepada Allah Ta'ala. Kita makan, kita tak baca bismillah. Kita dah habis makan, kita tak ucap alhamdulillah.
Kita tidur, kita tak baca doa. Kita bangun, kita tak sebut Alhamdulillah. Macam mana tanda kesyukuran yang kita nak tunjuk pada Allah Ta'ala kalau dalam sekecil-kecil benda tersebut yang Nabi ajar kepada kita, kita tak dapat aplikasikan? Macam mana cara kita nak tunjuk bahawa ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan hanya dengan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diperjuangkan oleh Nabi SAW di dalam agama Islam, supaya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jadi, macam mana cara kita nak taat pada perintah Allah? Macam mana cara kita nak mensyukuri akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan menjadikan kita sebaik-baik kejadian dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je, tak ada benda lain. Boleh tak kita nak kumpul 1 juta nak bayar dengan harga mata? Tak boleh. Hari ni orang nak jual buah pinggang. Orang nak jual buah pinggang dengan harga berapa? 500,000. 500,000 nak jual buah pinggang. Tapi adakah dengan menjual buah pinggang tadi boleh selesai masalah? Tak boleh. Walaupun hang dapat RM500,000, tak selesai masalah. Bahkan nikmat kesihatan itu lebih besar dibandingkan dengan wang ringgit yang kita ada hari ini. Betul tak? Semua orang akui benda tu. Kalau satu hari kita jatuh sakit, kita doa pada Allah bagi kita sihat. Bagi kita sihat. Sebab apa? Sebab kita nak bekerja, kita nak cari duit lagi. Tapi asbab kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita ujian kesihatan. Tiba-tiba sakit, habis. Tak boleh buat apa. Kita biasa bekerja. Okey, dia ni tiap-tiap hari keluar daripada rumah bawa food panda. Bawa food panda, rider pusing sana sini, dia ambil order, pergi hantar order semua. Kemudian tiba-tiba satu hari Allah uji dia. Tiap-tiap bulan Alhamdulillah 3,000, 4,000 boleh dapat. Terik banyak sangat, pagi sampai malam, 3-4 ribu boleh dapat satu bulan. Alhamdulillah. Tapi satu hari Allah SWT uji kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, tiba-tiba kaki dia ni separuh kena potong. Rosak dah. Kena potong, lepas kena potong tak boleh bawa dah food panda. Tak boleh. Dah tak boleh nak pergi hantar order, ambil order, dah tak boleh. Bahkan pada saat dan ketika tu, pendapatan yang biasa dia dapat 3-4 ribu tadi dah berkurang. Waktu berkurang itulah datangnya ujian pada kita. Kita dah rasa habis dah. Daripada nikmat yang Allah bagi dekat kita boleh berjalan, daripada nikmat Allah bagi dekat kita boleh menunggang motor, tiba-tiba tak boleh. Ini ujian. Sebab itulah kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan, kita bangun, kita boleh keluar bekerja. Allah kurniakan kepada kita nikmat bernafas dengan baik. Allah datangkan kepada kita nikmat kesihatan yang baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Sebab tu sebahagian daripada ulama menyebutkan antara tanda mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melazimi kita solat sunat duha. Dengan melazimi kita solat sunat duha. Lazimkan diri kita solat sunat duha, sebab itu sebagai salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dia datang kat sini cerita, jika bangsa jin diciptakan daripada api, bagaimana boleh jin kafir yang diciptakan daripada api disiksa dengan api? Dia main persoalan. Jin dijadikan daripada api, bila ketika mana dia disiksa oleh Allah Ta'ala, disiksa dengan api juga. Habis api bertemu api nak rasa apa? Tidak. Api dengan api nak bertemu rasa apa? Disebut. Permasalahan ini menyebabkan pelbagai pertanyaan sering dilontarkan. Namun sekiranya mahu berfikir secara elok, nescaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahawa manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Asal usulnya sahaja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api, sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya ialah hadis riwayat Imam An-Nasai dengan isnad sahih menurut syarat Imam Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, tiba-tiba datanglah syaitan menghampiri baginda. Maka baginda pun membantingnya lalu mencekiknya.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya, sehingga aku boleh merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa pada masa ini bangsa jin tidak lagi berbentuk api. Sebabnya jika demikian, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah syaitan. Okey, tengok. Kalau kita cerita, kalau kata sampailah ke kiamat, Allah jadikan jin daripada api, daripada setiap api tadi dijadikan jin. Maka bagaimanakah keadaan para jin semuanya yang merasakan diri dia daripada api? Satu. Yang kedua, kalaulah nak dibandingkan dengan asal usul kejadian jin daripada api, manusia dijadikan daripada tanah, bagaimana manusia yang hidup pada hari ini yang bukan dijadikan daripada tanah? Sebaliknya kita dijadikan daripada air mani. Okey, apabila manusia dijadikan daripada air mani, bukan bermaksud manusia dijadikan daripada tanah. Sebaliknya, hanyalah asal keturunan kita, yakni Nabi Adam, dijadikan daripada tanah. Jadi kita ni asal keturunan kita daripada tanah. Cuma kita dijadikan daripada air mani. Manakala jin, asal usul kejadiannya daripada api. Asal dijadikan jin tu daripada api. Asal. Lalu Allah Subhanahu wa taala meratakan dan memperbesarkan kaum dan suku sakat para jin ni bukannya dengan api. Sebaliknya, dengan hanya perkara-perkara lain boleh terhasilnya jin. Seperti mana di dalam kitab yang kami bawakan, disebutkan tentang asal penciptaan jin daripada ketika mana berlakunya bersama antara suami dan isteri. Bila bersama antara suami dan isteri, lalu pada saat dan ketika itu sudah mula terhasil telur-telur jin. Bila bersama, sehingga dikatakan apabila bertemu antara paha lelaki dan juga paha perempuan, bila bertemu bersentuhan, maka sudah terhasil telur jin. Bahkan ada diceritakan telur yang dihasilkan sebanyak 33,000. Sekali terhasil 33,000 telur jin terhasil. Dan daripada tersebut, maka boleh terhasilnya lagi telur-telur jin yang sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah jin yang terhasil daripada manusia ni. Daripada waktu bersama tu pun dah boleh terhasil banyak jin. Sebab tu tak mustahil ketika mana disebutkan tentang hadis yang menceritakan tentang jumlah jin yang sangat ramai. Tetapi jumlah jin ini tidaklah seramai para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka. Baik, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta daripada Yahya bin Sa'id, dia berkata, yakni hadis mursal, pada malam Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit yang mengejar baginda sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada baginda, maukah anda aku ajari beberapa kalimat yakni doa? Jika anda mengucapkannya, nescaya nyalaan apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Dua hadis di atas menjadi bukti bahawa jika iblis tetap berada dalam bentuk api, tentu dia tidak memerlukan pelita atau seberkas api. Dalam hadis yang pertama tadi, Nabi ni pernah cekik jin. Nabi pernah cekik jin, tiba-tiba Nabi terasa yang lidah jin terjelir tu kena ke tangan Nabi dan Nabi rasa sejuk. Kalaulah dijadikan sepenuhnya daripada api, nescaya tangan Nabi tak sejuk. Tangan Nabi tak sejuk. Tapi bilalah ketika mana lidah dia terkena pada tangan Nabi, Nabi boleh rasa sejuknya lidah iblis ni, lidah jin ni. Itu salah satu. Nabi SAW boleh tengok jin dalam keadaan rupa asal. Nabi boleh tengok jin dalam keadaan rupa asal. Kita je tak boleh. Kita memang tak boleh. Ada orang klaim boleh tengok dalam rupa asal, sebenarnya dia berbohong. Tak boleh.
Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan, kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menyebutkan bahawa dia boleh melihat jin dalam keadaan asal, sesungguhnya dia telah kufur. Terbatal syahadah dia, kata Imam Asy-Syafi'i. Sebab apa? Dia boleh claim bahawa dia boleh tengok jin dalam keadaan asal. Kita manusia tak boleh tengok jin dalam keadaan asal. Tak boleh. Tak boleh tengok jin dalam keadaan asal. Yang kita boleh tengok hanyalah jelmaan dan rupaan dia sahaja. Tiba-tiba nampak rupa macam ni, terjelir lidah, mata tersembuh keluar, rambut panjang, hantu kat limah kan. Boleh nampak keadaan macam tu semua hanyalah jelmaan. Dia bukannya realiti. Tu bukan realiti. Ada yang kata, ustaz, saya pernah nampak hantu panjat tu. Dia hantu apa? Dia panjat flag, dia kata. Saya kata, nampak panjang mana? Panjang, ustaz. Orang kata hantu galah. Saya pun tak tahu. Saya tak pernah tengok hantu galah setinggi galah mana, saya tak tahu. Jadi yang dinampakkan itu hanyalah jelmaan sahaja. Ada yang ketika mana nampak budak kecil, betul? Tiba-tiba nampak budak kecil berlari. Berlari panggil, tengok rupanya adik dia kat tempat lain. Ingatkan adik tadi, rupanya benda lain. Betul tak? Ada yang kata tuyul, boleh nampak tuyul. Itu semua hanyalah jelmaan. Jelmaan. Kita tak boleh tengok dia dalam rupa asal. Tak boleh tengok dalam rupa asal. Bahkan bunian sekalipun kita tak boleh tengok dia dalam rupa asal. Tak boleh. Bunian ni, saya pernah cerita pasal bunian kan. Bunian ni adalah pencampuran antara, ni penciptaan juga ni, kita cerita sikit. Pencampuran antara manusia dan jin. Ni jin tadi ni. Bunian ni pula adalah percampuran, yakni berlakunya perkahwinan antara manusia dan jin. Lalu terlahirlah anak. Anak tadi dinamakan bunian. Tu bunian. Manusia berkahwin dengan jin. Ada tak benda ni? Ada. Yang mana jelmaan jin tadi, manusia tu boleh nampak. Nampak, tiba-tiba jin tu bawa dia masuk dalam alam dia, kemudian berkahwin. Ni yang cerita banyak orang hilang tak jumpa. Orang hilang tak jumpa entah ke mana, diceritakan tentang masuk alam bunian. Saya pernah ada satu orang, dia cerita dekat saya pengalaman dia masuk alam bunian. Saya tanya, betul ke? Ni betul, Cak? Cerita betul, dia kata. Dia duduk di Sungai Besar. Dia cerita kat saya, dia ada satu kebun. Dia kerja kebun. Pakcik dah ni, pakcik bukan muda, pakcik lah. Satu hari dia kata, waktu saya masuk tu, saya duduk pergi tebas-tebas, tiba-tiba saya nampak satu kawasan cantik sangat, dia kata. Kawasan tu tersusun, pokok-pokok dia rapi, elok, cantik. Berbeza dengan keliling tu, pokok tinggi, nampaklah dia punya serabut ni tu. Duduk, tiba-tiba satu kawasan tu nampak cantik. Saya pun pergi. Bila-bila dia pergi, kemudian tak tahu dah entah ke mana. Keluarga cari tak jumpa. Tak jumpa. Kemudian petang tu dia kata dia keluar. Dia keluar, dia balik ke rumah. Balik ke rumah, anak-anak tanya, abah pergi mana? Dia kata, abah tadi tak tahulah. Dia kata mungkin dah masuk dalam perkampungan bunian, dia kata. Macam mana masuk perkampungan bunian? Dia kata baru pagi tadi abah masuk, ni petang baru keluar. Dia kata abah baru keluar, abah dah seminggu tak balik rumah. Anak dia kata dah seminggu dia tak balik rumah. Dia kata dia masuk dalam perkampungan tu, petang tu dia keluar balik. Mungkin duduk sana siang manjang sampai ke petang balik. Rupa-rupanya seminggu dah tak balik rumah. Siap anak buat report polis. Buat report polis, cari tak jumpa. Cari di kebun tak jumpa. Rupanya dia cerita dia masuk dalam alam bunian. Tapi keluar balik. Dapat keluar balik, tak tahu macam mana keluar balik. Wallahualam. Dia cerita pengalaman dia masuk keluar. Rupanya anak-anak kata dah 1 minggu tak balik. Dia kata kat saya ni, antara tanda kita nak kenal perkampungan bunian, tempat bunian, kita masuk dalam satu kawasan hutan, kawasan semak, tiba-tiba tempat tu cantik, elok, susun rapi, pokok-pokok dia elok. Jangan kacau, jangan pergi depan tu, dia kata. Takut-takut kita dah termasuk. Dia cerita, dia kata kat saya. Tu pengalaman dia. Saya lain saya tak tahu. Ada pengalaman orang lain yang pernah, ada siapa sini pernah pergi jumpa bunian? Pernah kena tangkap dengan bunian? Tak ada lagi. Jadi kita kena hati-hati. Okey, hati-hati. Sebab kadang-kadang ramai orang sekarang ni dia suka masuk hutan. Dia tak? Ramai orang suka masuk hutan. Orang perempuan pun. Orang perempuan tanya nak pergi mana? Nak masuk hutan hujung minggu ni 2 hari. Macam-macam lah. Masuk hutan, kejap jumpa air terjun lah. Tak apalah. Kan ada hobi-hobi yang baru sekarang. Cumanya berhati-hati.
Okay, kalau kita masuk, kita pagar diri banyak-banyak, kita baca selawat, kita baca zikir sebelum kita masuk sampai ke tempat yang kita nak pergi. Jangan sebarangan kita pergi kacau tempat-tempat yang mungkin kita nampak elok sebenarnya, tetapi tempat tersebut dihuni oleh makhluk yang lain. Jadi macam mana boleh terhasil bunian ni adalah hasil daripada perkahwinan manusia bersama dengan jin. Lalu terhasilnya anak. Anak ni adalah anak bunian. Anak bunian ni pula dia boleh dalam bentuk half-half. Tu yang sampai dah turun ke bawah, cucu cicit bunian ni, dia sampai boleh menjelma dalam keadaan yang begitu lama. Orang nampak lama, kadang-kadang hantu ni sekejap, betul tak? Ada orang nampak hantu sampai sejam dia nampak hantu berjalan. Dia pergi ikut hantu tu berjalan sejam, tak ada. Paling kuat 10-15 minit lah. Tiba-tiba mana hilang bi? Hilang dah. Sebab Allah waktu tu tak jelmakan dia. Kalaulah Allah jelmakan, nescaya kiri dan kanan kita pun kita akan nampak. Tetapi Allah tak jelmakan. Allah izinkan waktu tu ada seekor tu sahaja yang menjelma. Kalaulah Allah izin 4-5 ekor, asal kita lari dah. Lari dah. Duduk dalam rumah pun boleh lari. Sebab kadang-kadang jin pun banyak dalam rumah. Betul tak? Jin pun banyak dalam rumah kadang-kadang. Hati-hati hari ni. Kita yang bawa masuk jin. Okay, malaikat nampak-nampak kita bawa masuk jin, malaikat pun lari keluar dah. Dah, sudahlah, aku tak masuk rumah ni. Macam-macam. Antara apa yang kita bawa masuk jin, yang pertama hisap rokok dalam rumah. Terus terang saya sebut. Kata ustaz ni tak berlapik ustaz. Bukan nak berlapik dah. Hari ni kalau boleh nak hisap rokok, bukan kalau boleh tinggal terus lah. Tinggal terus lah. Tak ada lah kalau boleh. Tinggal terus lagi elok. Okay, tapi kalau payah dia kata ustaz ni bateri ustaz. Ni bateri ustaz ni. Ustaz bayangkan satu hari tak dapat ustaz kong bateri ustaz. Tak apalah, hisap luar rumah. Hisap luar rumah ni. Luar rumah, jangan dalam rumah. Sebab bila kita tarik asap rokok dalam rumah, semua pada waktu dan saat dan ketika itu jin turut ikut masuk dalam rumah. Waktu ketika mana jin masuk dalam rumah, malaikat akan keluar daripada rumah. Waktu tu anak nak menangis, anak tak nak dengar cakap, tiba-tiba kita bergaduh suami isteri, jangan salahkan kepada macam-macam benda. Jangan duk salah macam-macam, salah tu salah ni tak. Kita sendiri yang tarik jin masuk. Tarik masuk macam-macam lah jin buat dalam rumah. Jin nak menari bersama kita, kita tak bangun semayang subuh, malam tu isyak pun berat, kan? Makan kita tak pernah nak kenyang. Macam-macam. Jadi elakkan daripada kita. Yang pertama, hisap rokok dalam rumah. Yang kedua, membuat perkara-perkara yang lara dalam rumah. Antaranya kita pasang konsert buka kuat-kuat. Kebetulan malam ni malam anugerah, kita pun buka. Allah, kebetulan lagu ni dah 5 tahun tak dengar. Kuat sikit bagi kita anak, kuat sikit. Kuat sikit, tentulah jin masuk main. Jin masuk main sebab apa? Kita dah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elakkan yang kedua, kita pasang lagu-lagu atau perkara-perkara yang boleh melalaikan. Dan yang ketiga, ini yang biasa kadang-kadang kita duk buat tapi tak perasan. Apa dia? Kita pasang cerita-cerita atau movie-movie, drama-drama sekalipun yang ada unsur-unsur yang tak baik. Okey, unsur-unsur tak baik. Maksudnya contoh, okey, yang ni benda yang kita kena elak, tapi ramai orang tak elak. Okey, kita buka cerita orang putih. Cerita tu 18 SX. Ada unsur-unsur bercium. Tapi bila berlaku, kita pun tak tutup, tak ubah channel. Tengok sekejap, berapa? Seminit ni benda tu pun. Seminit tu jin dah masuk. Malaikat lari keluar. Tu je. Kita pun tak sangka seminit tu jin nak masuk. Masuk seminit tu. Tunggu bila ketika mana? Ketika mana kita kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cepat-cepat kita bertaubat pada Allah Taala. Tengok-tengok istighfar banyak-banyak, dah tukar. InsyaAllah malaikat masih stay lagi dalam rumah. Okey. Kemudian yang keempat, apabila kita buat perkara-perkara dosa dan maksiat dalam rumah. Antaranya apa? Meninggalkan solat. Tinggal solat. Yang kedua, kita derhaka kepada mak dan ayah. Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba kita tinggikan suara kepada mak dan ayah kita. Habis, malaikat keluar, jin masuk. Jin syaitan masuk ni, tuan-tuan dan puan, jaga-jaga, sebab akan berlakunya banyak perkara-perkara yang tak diingini yang lain yang berlaku dalam rumah. Sebab itulah ulama mengajarkan kepada kita supaya mengaplikasikan
adab-adab agama dan Islam dalam kehidupan, supaya diri kita ni tak terjebak hanya dengan apa? Dengan gangguan ataupun godaan syaitan yang membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang guru saya pernah menceritakan tentang satu orang ulama, syekh. Dia ni satu orang yang hebat, yang ketika mana dalam hidup dia syaitan berusaha untuk memesongkan hati dia. Satu orang ulama, tapi dicari kelemahan-kelemahan dia, satu pun tak dapat. Jin ni sampai duk merana lah, aku nak masuk dalam badan dia tak boleh, dalam nak masuk dalam badan dia tak boleh. Duk cari mana-mana cerita tak boleh. Sekejap dia ni baca doa, sekejap dia ni solat, sekejap dia ni baca Quran, sekejap dia berzikir. Hati dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Tak ada satu ketika pun yang jin dan syaitan berjaya masuk. Tetapi satu hari tiba-tiba jin dan syaitan dapat masuk dalam badannya, hanya dengan kerana satu perkara sahaja. Lalu ketika mana guru saya mensyarahkan cerita ni, dia berkata satu hari syaitan dapat masuk ke dalam tubuh ulama dan syekh ni, asbab kerana syekh ni terminum menggunakan tangan kiri. Bukan minum, dia ambil cawan, waktu tu air, ada tangan kanan dia benda yang dia tak boleh buat, tak boleh nak guna. Tiba-tiba dia pergi capai ambil minum tangan kiri. Waktu tu syaitan masuk. Hanya asbab kerana benda tu je, syaitan masuk dalam tubuh badan. Kita hari ni jangan kata tunggang dengan tangan kiri, kadang-kadang tunggang dengan kaki pun ada juga. Dia tak kira dah. Kadang-kadang nak baca bismillah lagi tak baca, kata nak tunggang tak ada. Sebab apa? Sebab tidak diaplikasikan adab-adab agama Islam dalam kehidupan kita. Itu yang jarang kita buat. Baca bismillah sambil nak makan, baca bismillah pun tak. Pernah satu kisah kan, keluar satu cerita dulu, saya tak ingat, alif 3 dimensi je, cerita tu, yang mana dia ni boleh nampak benda-benda ni. Cerita tu dia boleh nampak benda-benda ni. Satu hari kawan dia makan duduk depan dia, dia makan. Dia nak main makan, kawan dia tu datang-datang tengah duk makan tu. Sedap ni makan. Tiba-tiba dia nampak seekor tengah panjat atas meja nak pergi makan. Lepas tu dia pun tanya kawan dia, hang makan baca bismillah tak? Dia pun terdiam, terlupa. Dia pun baru start baca. Baru start baca tu jin tadi kali merajuk, turun balik, tak jadi nak ambil makan tadi. Tak jadi nak ambil makan, turun merajuk. Dia pun tengok, padam muka lah. Asbab kerana apa? Tak baca bismillah. Jin makan bersama dengan kita. Asbab kerana kita tidur tak baca bismillah dan tak baca doa, jin dan juga syaitan tidur bersama dengan kita. Tu yang kadang payah nak bangun tu. Bunyi jam tu dering banyak kali lah. Jiran sebelah rumah dengar dia punya alarm tu, tapi tak bangun-bangun juga. Sebab apa? Payah sangat nak bangun. Sebab apa? Malam tadi tidur tak baca doa. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita adab-adab dalam agama Islam. Nak masuk dalam tandas, kena masuk guna tangan kaki kiri. Keluar guna kaki tangan. Keluar guna kaki kanan. Bila ketika mana kita nak masuk, kita baca doa, kita keluar kita baca doa. Sebab apa? Supaya kita masuk tadi jin tak ganggu, keluar sekali bersama orang kita. Tu tak berlaku. Tu yang kadang-kadang dah masuk tandas, nak ambil wuduk kan, keluar tak baca doa, keluar singgah pergi ambil telefon, capai pula tengok siapa duk WhatsApp tadi pula, sambung. Baru nak solat ni, tengah duk tengok, dia kata ada ni pula cerita ni baru, tengok sekejap lah kan. Dalam 10 minit baru nak jadi solat. Tu gangguan. Nak elak daripada kita buat benda-benda tu, aplikasikan adab-adab yang dalam agama ajar, supaya kehidupan kita terjamin daripada godaan dan juga gangguan jin. Okay, lepas pada ni kita akan masuk kepada jenis-jenis jin. Okay, jenis-jenis jin. Jin ni ada berapa jenis? Ada nama pula jin. Hari ni pun kalau kita buka di TikTok, kita buka di Facebook, ada orang buat pula nama-nama dan cerita tentang jin ni. Okay, insya-Allah kalau kelas yang akan datang kita akan cerita tentang jenis-jenis jin dan kerja dia buat apa. Jenis jin ni kerja dia buat apa? Kerja jin ni kerja dia buat apa? Bukan semua buat kerja semua satu dah. Sama macam kita. Kalau hari ni kita ada doktor, kalau hari ni kita ada peguam, kita hari ni ada orang meniaga kat pasar, kalau kita ada tukang cuci, dia pun lebih kurang sama macam tu.
Dia pun ada. Cuma ada jin-jin tertentu yang ditugaskan untuk mengganggu manusia dalam keadaan macam mana. Ada jin, satu jin ni nama dia apa? Dia kerja nak ganggu rumah tangga. Ada satu jin ni nama dia apa? Dia kerja ikut orang pergi ke shopping komplek. Kalau dalam perbahasan dia tu ikut ke pasar. Jin tu ditugaskan ikut pergi pasar. Tapi hari ni jarang orang pergi pasar sangat. Sekejap-sekejap balik rumah. Tapi ramai orang pergi shopping komplek. Kerja dia supaya apa? Orang tu duduk lama dekat pasar tu nak membeli macam-macam. Hari ni pun jin tu ikut juga. Pergi mana? Shopping komplek. Tu yang tawaf habis semua tu. Tawaf habis tingkat 1, tawaf tingkat 2, tawaf tingkat 3 kan. Tapi tak beli-beli juga. Pergi tengok saja. Sebab apa? Sebab jin ni akan membuatkan kita lalai dan duduk lama di tempat tersebut. Lalu kita mula tinggal solat dan sebagainya. Kita akan cerita pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saya berhenti sampai takat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati akan usaha kita mendatangi ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberkati kita, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.